Saya harapkan tugas ini saya pangku kat sebelah kiri. Lambat sikit lah. Datang cepat. Ya? Minta tolonglah, datanglah cepat. Sebelah kanan saya bikin takbiran. Sebelah kiri saya kena zap. Okey, tak apa. Kita sama-sama jadi guru besar. Janji. Boleh. Tak lucu kan? Tak apalah, lucu pun tak apa. Baik. Okey, sebagai PKM takbiran, saya memegang jawatan PKM takbiran secara khususnya, dan saya harapkan semua guru berusaha untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, tanggungjawab, bekerja sebagai satu pasukan yang kuat bagi meningkatkan kecemerlangan akademik, co-curriculum dan juga sasiah murid kita. Okey, kebersamaan itu menuju kepada kecemerlangan sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Subang Lestari Pura. Baik. Tahniah dan syabas saya ucapkan atas usaha dan kerjasama semua sehingga hari ini kita masih berbaki sebanyak 5 hari untuk menuju 2023-2024. Jadi tanpa kerjasama dan kesepakatan yang mantap ni, SK Subang Lestari Pura tidak akan mengecap kecemerlangan kita pada hari ini. Jadi perih kita lalui bersama. Yang lambat kita pimpin bagi cepat. Yang di bawah kita angkat naik ke atas. Sama-sama. Jadi saya sangat bersyukur kita lah, sekolah kita ni digunakan takkan perlu kerana yang boleh sama-sama bekerja. Guru besar kita, mantan guru besar kita pun memberi peluang kepada kita sebenarnya. Dan juga setiausaha kami yang memang setia. Siang malam cuti sekolah kami datang ke sekolah. Tak datang kami berwasik. Hingga kita cemerlang hari ini. Cemerlang bukan nak kata satu Malaysia kita cemerlang, bukan. Tapi kita cemerlang di peringkat kita. Tapi ada kalanya kita juga cemerlang di peringkat kebangsaan. Jadi usaha kita berkat kerjasama semua, walaupun lambat, sama-sama kita bawa. Saya bukan nak bangga, bukan. Tapi ada sedikit rasa bangga terhadap sekolah kita. Iaitu nama sekolah kita jarang berada di PPD. Jarang disebut yang tak elok. Maksudnya apa-apa urusan dengan JPM ke PPD, JPM kita selesai. Bagi bukan untuk semua. Tahniah. Jadi yang main peranan tu tingkat takbiran, penyelaras, ketua-ketua panitia, ketua-ketua unit, setiausaha dan lain-lain. Semua kita adalah peneraju kecemerlangan sekolah kita. Jadi untuk sesi 22-23 ini, bolehlah kita teruskan kecemerlangan kita ini. Dan saya rasa semua cikgu pun dah tahu kita adalah dalam program transformasi sekolah TS25 kohort 7. Jadi tahun 2022 adalah lantikan kita sebagai sekolah TS25. Dan ada yang tidak disedari, ada yang disedari. Dan sukacita saya umumkan bahawa penyelaras TS25 kita ialah Cikgu Nasrullah.
ini pilihan berusaha ya, bukan pilihan tapi kekuatan Cikgu Aiman tu saya tahu. Di mana-mana pun berebut Cikgu Aiman. Dari segi akademik, kurikulum, semua disiplin Cikgu Aiman. Tapi ramai lagi yang lain. Tapi yang lain ada urusan yang lain, tugas yang lain. Okey, tahniah sekali sekali. Jadi saya juga dalam ucapan alu-aluan ini, saya juga ingin menyatakan bahawa pada minggu pertama persekolahan kita ada arahan baharu. Minggu pertama ya, saya baca dia punya ada surat pelaksanaan, ada. Saya bacakan berkeliling untuk kita sama-sama jalankan. Ada. Selama seminggu kita diberi kepercayaan untuk menjalankan PDPC secara bertema, secara fun learning. Tak ada lagi seminggu dalam masa waktu pertama persekolahan tu PPD turun nak tengok kursi meja murid, buku murid, kerja murid dan sebagainya. Tidak. Untuk minggu pertama ni belajar dengan seronok semua tahun. Kita cikgu. Kalau nak kamu ini dalam masa semuanya kita bawa ni dia begini mana ni dia ni boleh itu paling murah untuk kerja boleh PFP kalau cek dia online benarnya kita tanya kita dah lagi tiga dia lagi kita pakai dua tapi hari ni bagus ya ini lah Okey, tak apa, perkelian tu lambat nak keluar, dia rolling. Baik, saya kongsikan beberapa cadangan program untuk seminggu. Jadi penyelaras aliran yang baharu nanti diminta duduk bersama-sama dengan guru. Boleh juga mengikut panitia untuk menjalankan program ini selama seminggu. Program ini merangkumi semua sekali. Ada ilmiah, ada sasiah, ada keagamaan, ada peringkat komuniti, dan ada juga permainan, sukan permainan untuk bahagian co-curriculum. Okey, konsep program adalah mempunyai nilai pendidikan dan informatif, melibatkan murid dan guru serta komuniti, ibu bapa, sebahagian pendekatan PDPC iaitu pembelajaran bertema. Aktiviti yang seronok santai tetapi terancang, maksudnya kita kena rancang. Seterusnya komunikasi yang berkesan, memupuk kerjasama,
dan persefahaman yang erat. Ini antara murid, guru, ibu bapa dan juga komuniti. Okey, dalam seminggu ni 5 hari kita perlu jalankan dan kita perlu susun dengan baik kerana hari Khamis tu kita dah mula berpuasa. Jadi 3 hari sahaja untuk kita melaksanakan aktiviti yang melibatkan pergerakan yang bebas lah, maksudnya pergerakan tu lebih aktif. Jadi untuk hari ke-4 dan ke-5 tu adalah aktiviti di dalam kelas untuk pembelajaran bertema lah kita pilih. Okay, tak apa, kita bincang yang itu selepas ini ataupun besoklah untuk lebih lancar. Jadi secara umumnya seminggu kita perlu jalankan dari tahun 1 hingga tahun 6 secara pembelajaran dalam kegembiraan lah. Jadi tak tahulah nak menarik cucu siapa pula supaya rajin ke sekolah. Kalau sebelum ni ada cucu seseorang kan, kita jalankan kerana cucunya tidak suka hadir ke sekolah. Itu yang ada transisi tu. Jadi KPM ni dia memang meneliti keperluan murid dari tahun lepas lagi dengan isu beg berat. Kita laksanakan juga, dan ini untuk pembelajaran yang seronok. Padahal dah 4 minggu cuti kan, dah lebih seronok dah. Jadi kita ni pelaksana, ikut je lah. Kita rancang dahulu betul-betul untuk kita jalankan. Mungkin peringkat BPD ataupun Nazir akan turun untuk melihat program kita. Jadi bersedia sahaja dengan apa sahaja yang telah diberikan dalam perkeliling. Kita kena akur. Baik, untuk seterusnya okey, satu lagi pembelajaran kita 42 minggu. Tamam. 42 minggu tolak 2 minggu aktiviti. Jadi PDPC 40 minggu. Mana tak buka? Dua minggu untuk aktiviti dan juga ujian itu. 2 minggu. Lupa nak cakap lah, nak ucapkan selamat pengantin baharu kepada 2 orang guru kita. 2 orang. 3. Siapa seorang lagi? Tapi saya rasa 3-0 ramai. Okay, tahniah kepada adik-adik kita yang baru melangsungkan perkahwinan. Diharapkan rumah tangga mereka berkekalan. Amin. Siapa? Dia tu ialah Nur Ain dan juga Puan Nur Ain dan juga Puan Siti Zubaidah. Itu yang dalam pengetahuan lah, yang tak tahulah. Yang sembunyi-sembunyi rahsia kita tak tahu. Okey, tahniah. Okey, pembentangan buku pengurusan. Okey, selalunya kita baca dulu ikrar kan? Boleh baca ikrar? Ni ikrar penjawab awam.
Siapa nak ketuai? Sekali. Seorang cikgu lelaki. Sekali. Kehadiran dah ambil ke? Kehadiran? Seorang cikgu lelaki bacakan Iqra. Dua. Vicky. Vicky. Dadah Vicky. Janganlah Wiki baru sampai. Baru nak tarik nafas tu. Seorang. Aiman. Aaron. Siapa pula Aaron? Bila salah tu? Ada gelaran baru Aaron? Mana pengantin baru ada lagi ke? Lelaki? Siapa? Pengantin baru lelaki. Cepat. Nanti kan tak habis. Boleh. Doa tadi dah baca dalam hati. Takkan dia nak baca dalam hati juga. Tak ingat ni. Main. Seorang. Wah. Baca kat sini. Balok. Tolong cepat. Apa ni, buku pengurusan banyak nak baca. Ustaz Zaiti boleh? Alhamdulillah. Ini kali ya. Ni, main sini. Baca sini. Saya salah baca. Terima kasih Ustaz. Ayuh kita. Ayo kita bangkit bersama. Okey ya, kita ikrar perkhidmatan awal. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini, kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha memiliki sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Okey, terima kasih Ustaz dan Cikgu. Okey, buku pengurusan sekolah 23-24.
Okey, buku ni kita tengok bersama-sama dan hayati bersama-sama. Kita boleh buat perubahan untuk yang kesilapan. Kesilapan ataupun pertindihan nama, tarikh-tarikh dan sebagainya. Okay, saya terus kepada pentadbiran sekolah ya. Okey, untuk peraturan ini yang kita perlu lihat. Okey, arahan am nombor 1 adalah kita sebagai pekerja khidmat awam tertakluk kepada perintah am kerajaan. Sebagai pejabat awam, kita perlu menghayati tata susila dan profesion kita iaitu guru dan menjunjunginya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan semata-mata. Kita hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang. Ni ada perbetulan ni ada pula. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan. Kita dah amalkan yang ni. Baik, yang kedua adalah kedatangan. Guru dikendaki berada di kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan bermula dan balik selepas 10 minit persekolahan berakhir. Guru bertugas mingguan berada di kawasan sekolah 30 minit sebelum waktu PDP dan selepas waktu sekolah berakhir 30 minit juga. Okey, ini C ni tak ubah juga ni. Ini kita guna thumbprint. Tapi untuk AKP mereka masih menggunakan kad perakam. Jadi kita hendaklah datang ke sekolah, thumbprint dahulu dan mulakan tugas kita lah. Dan balik pun jangan lupa thumbprint. Kehadiran lewat dikira bermula jam 7.30 pagi untuk sesi pagi dan 1.05 petang, Isnin hingga Khamis, jam 2.05 untuk hari Jumaat, sesi petang lah ni ya. Guru yang tidak hadir terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mestilah memaklumkan kepada guru besar dan wakil pentadbir sehari sebelum, kecuali kes kecemasan. Ini yang CRK dan sebagainya, maklumkan. Dan juga naikkan dalam dashboard. Kena maklum kepada guru besar apa-apa sahaja pergerakan cikgu. Nak lewat, nak keluar awal dan sebagainya, maklumkan. Okey, semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan, kecuali kecemasan. Itu kita hidup ni memang akan terkejut-terkejut kan. Jadi yang terkejut tu boleh dimaafkan. Okey, waktu persekolahan untuk sesi 23-24. Untuk sesi pagi Isnin hingga Rabu 7.40 hingga 1 petang. Khamis 7.40 hingga 12.30 tengah hari dan Jumaat 7.40 hingga 12 tengah hari. Untuk sesi petang Isnin hingga Rabu 1 hingga 6.10 petang, Khamis 1.10 hingga 5.40 petang dan Jumaat 2.10 hingga 5.40 petang. Dan untuk dalam minggu ini kita juga akan keluarkan memo perjalanan bulan puasa. Yang terlibatnya adalah murid-murid petang lah. Memo belum keluar. Tapi untuk yang sesi persekolahan ni, saya dah minta Encik Sani masukkan dalam media PIBG lah untuk diwar-warkan kepada semua ibu bapa. Dah dimaklumkan yang ni.
Jadi untuk perjalanan bulan puasa, kita akan cuba siapkan hari ini. Ya, Fazal? Hari ini keluar memo bulan puasa. Dan bersekali dengan pemberitahuan penutupan kantin sepanjang bulan puasa. Jadi galakkan murid-murid yang tidak berpuasa bawa bekal sendiri. Boleh-bolehnya galakkan mereka berpuasa untuk yang Islam lah. Yang bukan Islam, bawa bekal sendiri. Kantin kita tutup. Tapi untuk RMT, murid bekal Islam akan diuruskan oleh pihak kantin. Okey, perkara ketiga, keluar kawasan sekolah dalam waktu persekolahan. Guru tidak dibenarkan meninggal kawasan sekolah dalam masa waktu persekolahan kecuali sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atas arahan dari JPN PPD dan perlu mendapatkan pelepasan daripada guru besar ataupun wakil pentadbir. Seterusnya, jika keluar perlu mengisi borang keluar untuk urusan rasmi ataupun urusan peribadi di pejabat. Borang ni minta dengan CC, ya. Tak ada lagi dalam box kat depan kat depan Aisyah tu tak ada dah. Jadi minta dengan CC, borang keluar. Dan perlu tinggalkan di pejabat untuk pengesahan daripada pentadbir. Okey, semua guru yang hendak meninggalkan sekolah perlu memberikan kerja rumah ataupun kerja bertulis kepada murid-murid. Okey, untuk hal yang tadi tu, cikgu keluar tadi, B tu, guru besar dan wakil pentadbir tidak bertanggungjawab atas apa-apa yang berlaku sekiranya keluar tanpa kebenaran. Okey. Sekiranya tempoh guru meninggalkan pejabat melebihi 3 jam, ini kita ramai yang terlibat macam ni kan. Jadi meninggalkan pejabat melebihi 3 jam, kita perlu mengambil cuti rehat khas. Ya, 3 jam. Maksudnya di luar tu dalam tidak lebih 2 jam. Sebab kita sekolah 5 jam sahaja. Hari Jumaat lagi pendek. Itu adalah perkara yang kita perlu ingat sebelum kita meninggalkan sekolah. Okey, pegawai adalah sentiasa bersedia untuk menggantikan semula tempoh bekerja yang digunakan. Yang keluar tadi tu supaya perkhidmatan kita tidak terjejas. Maksudnya kelas yang kita tinggal tu kita boleh catch up semula lah. Okey. Okay, ni perintah am 5 bab G. Ini adalah rujukan kita lah. Okey, seterusnya tentang pakaian. Okey, untuk pakaian saya nak tegur jugalah, ya, sebab sepanjang di sini ramai juga yang tidak akur tentang etika berpakaian ke sekolah. Okey, semua tahu kan, sebab masuk LPG, masuk universiti, dah diajarkan pakaian-pakaian, cara berpakaian untuk bekerja. Kalau kita ada aktiviti sukan, ada pakaiannya. Dan saya nak tegur tentang aktiviti, contohnya perayaan, sambutan-sambutan, program-program luar. Cikgu, ingat profession kita. Pakaian kita bagaimana?
Bukannya kalau cikgu perempuan tu kainnya senting. Kain senting. Kalau boleh tu takat apa? Betis tu. Ni ah. Ni kaki kan? Sekat ni. Kainnya sekat ni. Bawah. Jadi itu tak sesuai kita sebagai seorang guru. Yang diajarkan etika berpakaian. Penjawat awam pun tidak dibenarkan berpakaian begitu. Yang bukan guru lah maksudnya. Kasut kita. Kasut. Kalau perempuan bertumit. Bukan pakai kasut sukan datang sekolah. Kecuali cikgu ada masalah kesihatan. Dibenarkan doktor, dinasihatkan doktor. Itu kita tak boleh buat apa. Okey? Cikgu lelaki kalau pakai t-shirt mesti berkolor. Kalau ada program tukarlah semula. Kecuali lah program itu seharian. Jagalah profession kita. Okey. Hal pakaian saya tak nak sentuh. Dah sebut tadi, semua orang dah tahu, berkeliling banyak. Okey, penggunaan tentang bilik guru, bengkel makmal, kebersihan dan keselamatan adalah tanggungjawab kita. Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah. Tapi bau je foaming kalau lalu nak pergi kantin tu bau. Biarlah. Kan? Okey. Sebab memang merokok ni kita pun di tempat-tempat awam pun kita tidak dibenarkan. Apalagi dalam kawasan sekolah yang ramai kanak-kanak. Kita di rumah pun dengan anak-anak kita merokok di luar. Tak tahulah betul ke tidak. Kan? Tapi kita dalam arahan daripada KKM lah. Dari semasa ke semasa perlu ikut. Okey. Guru yang berada di dalam bilik guru, bengkel makmal sebagai tidak mengajar di kelas, masa ini dianggap sebagai non-teaching period dan bukannya free period. Jadi masa ni lah cikgu boleh periksa buku, merancang intervensi untuk budak-budak yang lemah dan sebagainya. Duduk sama-sama dengan guru buat PLC. Kita amankan PLC. Yang lama dah kita tinggal. Okey. Kunci bilik-bilik khas perlu dipulangkan ke pejabat sebelum keluar dari kawasan sekolah. Ini kepada guru-guru yang memegang bilik khas, tinggal kunci di pejabat supaya sekiranya bilik-bilik tersebut perlu disenggara dan sebagainya, ada urusan dari pihak pejabat dan sebagainya, kita boleh akses dengan cepat. Bukannya telefon sana sini cari kunci. Okey, dari segi tugas. Catat dah tu. Okey. Saya nak istihar ni. Sebab ada yang tanya. KSU SK Subang Bestari 2 ialah Cikgu Noriza. Permintaan bos. Ya. Sebab kita tak jadi pertukaran pagi petang tu, maka bertukarlah KSU. Alhamdulillah. Okey. Ya. Baik. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas, menghadiri mesyuarat, JPN atau berkursus, guru hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya. Guru tidak boleh mengarah guru lain
melaksanakan tugas tanpa kebenaran guru besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak lain, maka ia mesti dalam pengetahuan guru besar. Okey, saya nak sentuh kat sini. Contohnya perhimpunan rasmi kita. Hari kena giliran, hello, saya tak boleh datang esok, tolong saya. Esok saya bertugas. Bukan seorang dua ya, ramai yang ambil kesempatan. Cikgu yang cikgu minta tolong tu pun ada tugas mereka. Kecuali kecemasan, kecuali memang cikgu dah rancang cuti, kecuali ada kursus, mesyuarat dan sebagainya. Jika tiada yang berikut yang saya sebut tadi, cikgu lah yang akan mengendalikan apa-apa program. Okey, seterusnya tentang rekod PDPC. Okey, kita masih lagi mengekalkan Prima dan dikenakan bayaran sebanyak RM30. Ya. Dan saya akan kemas inilah apa-apa yang patut di dalam tu dan cikgu boleh akses awal. Untuk jadual waktu kita berikan hari ini tak boleh lagi, pagi nak kena tengok. Sebab kita tambah BM. Tu yang jadi lambat tu. BM satu waktu tambah. Itu yang jadi hari Jumaat tu kita hari Khamis tu kita hari 3 hari kita balik pukul 1. Hari tambah satu period lagi. Membuatkan jadual tu tak boleh berjana. Okey. Rekod PDPC yang disediakan setiap hari persekolahan dan dihantar kepada pentadbir yang ditetapkan. Okay, nanti yang ini cikgu saya akan berikan yang terkini sebab dalam PBPP tu belum lagi dibuka untuk pendaftaran bawah PP1 dan PP2 belum lagi. Jadi kita ikut yang tahun lepas dulu lah ya. Yang sesi 22-23 ikut pentadbir yang cikgu dah hantar. Dan untuk Prima ni saya harap tiada yang tertangguh. Jangan sebulan 2 bulan dah tak buat. Ya, isi Prima dan hantar kepada guru penolong kanan ataupun guru besar. Okey, perhimpunan adalah majlis rasmi sekolah. Dikendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah pada hari Isnin bermula 7.40 untuk sesi pagi dan 1.10 untuk sesi petang. Bulan puasa ada? Ada. Ada, cuma kita ringkas saja. Perhimpunan untuk bulan Ramadan kita ringkaskan. Okey. Tadi dah disebutkan guru perhimpunan 30 minit awal dan 30 minit lewat balik. Okey, semua guru berada di majlis sehingga tamat perhimpunan. Semua guru duduk di bahagian hadapan perhimpunan kecuali guru bertugas. Pakaian guru semasa perhimpunan, guru lelaki kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Guru perempuan kemas sopan, tidak pakai slipper atau sandal. Untuk acara majlis rasmi sekolah, guru perlu menghadiri semua acara dan majlis rasmi. Ini termasuklah hari sukan. Hari sukan sekolah adalah hari rasmi sekolah. Mesyuarat juga rasmi. Okey, sekiranya tidak dapat hadir, dapatkan kebenaran daripada guru besar. Maklumkan dahulu, barulah cikgu laksanakan apa yang cikgu perlu.
Okey, mesyuarat saya dah sebut tadi. Boleh dipanggil bila-bila masa sahaja. Okey, untuk cuti sakit. Cuti yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun, bergantung kepada situasi pesakit. Bagi penjawat awal yang menerima rawatan sebagai pesakit di hospital swasta, boleh menerima cuti sakit sehingga 180 hari. Ini 6 bulan. Okey. Semua guru perlu memaklumkan kepada guru besar dan AKP kumpulan pelaksana. Kalau sekarang ni kita masuk dalam dashboard, dah maklum lah. Okay. Dan juga time cuti sakit itu ataupun time slip, sekiranya cikgu ada temu janji doktor, tampalkan pada borang cuti sakit, serahkan kepada AKP sebaik naik bertugas. Guru yang mengisi cuti sakit yang diambil, guru perlu mengisi cuti sakit dalam sistem Hermes dan memuat naik gambar sijil tersebut. Ini ramai yang terlepas pandang ni. Kalau sebelum ni kita hanya isi CRK sahaja, sekarang ni cuti sakit pun kita kena isi, kepilkan bersama sijil berkenaan, muat naik, dan juga cuti tanpa rekod. Kita kena mohon juga, kena isi dalam sistem Hermes. Okay. CRK, okay, sama tadi dah sebut, perlu merancang CRK dan isi dalam Hermes seminggu awal. Seminggu awal ya. Dan maklumkan kepada, kalau saya penyokong cuti, maklumkan untuk saya sokong cuti. Dan sebelum cikgu isi, kena dapat approve daripada guru besar dulu. Itu. Ni Okey, cuti bersalin, tarikh jangkaan bersalin perlu dimaklumkan. Mengisi buku jangkaan bersalin sekiranya hamil. Guru lelaki perlu juga mengisi borang cuti tanpa rekod yang diserahkan kepada pembantu takbir, dan cuti yang 7 hari itu ya. Isi juga dalam Hermes. Okey, borang cuti bersalin perlu diisi sebulan sebelum tarikh jangkaan bersalin. Okey, surat akuan bersalin dan sijil kelahiran anak salinan perlu diserahkan ke pejabat dalam tempoh 2 minggu bersalin. Ini. Cuti keluar negara, memohon sekurang-kurangnya 6 minggu sebelum berangkat keluar negara. Orang permohonan cuti diisi secara manual dan boleh diambil di pejabat sekolah dan disertakan dengan insurans sendiri. Guru yang memohon keluar negara pada hari persekolahan mesti memohon cuti tanpa gaji. Hari persekolahan ya, mohon cuti tanpa gaji. Guru yang tidak memohon keluar negara akan kehilangan pencen dan hak keistimewaan sebagai penjawat awam sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Ini semua kita tak maulah. Okay, apa-apa sahaja kalau kita keluar masa bertugas pun tanpa kebenaran, mungkin kita akan dikenakan tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib ni adalah tindakan yang paling tinggi lah dalam mata awam. Dan sekiranya kita dikenakan tindakan tata tertib, semua keistimewaan kita akan hilang. Pencen kita, emolumen kita, hadiah-hadiah dan sebagainya tidak akan diberi kerana kesalahannya sedikit. Jadi sekiranya bergerak ke mana-mana, beritahu ketua jabatan kita. Okey, seterusnya cuti kuarantin.
hanya dikeluarkan oleh pihak doktor. Ini cikgu tahu dah ya, apa-apa yang cuti kuarantin, dan disyaratkan kepada anak yang berumur bawah 18 tahun dan masih belajar di bawah umur 21 tahun. Tempoh maksimum cuti kuarantin 5 hari, tidak termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum. Kalau dulu boleh sikit-sikit, sekarang straight. Cuti ke Ahad, Sabtu semua dikira. Okey, guru perlu mengisi borang cuti kuarantin selepas tempoh kuarantin. Sertakan juga surat pengesahan daripada doktor. Oh, macam mana tu beli buah petang? Ini macam tahun 2022, seorang tak daftar. Pula tak buat, aku tak buat. Bisnes, Masya Allah. Ya, untuk C ni kita dapatkan pengesahan dari pihak jabatan. Bahagian C, masuk ke tidak tak pasti. Nanti kita tanya pejabat. Okey, C. Sebab hari ni pun rakan kita anaknya chicken pox. Cikgu Hadi ya, anak kena chicken pox. Jadi kita dapatkanlah apa yang dapatnya, termasuk ke tidak termasuk. Okey, perhubungan sesama guru. Okey, untuk perhubungan sesama guru ni, jalinkanlah hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang mementingkan kecemerlangan murid, tiada hubungan cinta dalam lokasi. Tolong, sebab bila cinta lokasi ni, dia bukan terhenti di sini. Bersambung-sambung, fikirkanlah rumah tangga kita. Saya dah rumah tangga lah. Kalau yang masih solo-molo, tak apa. Tak ada masalah, kita sokong. Ramai ni, boleh bawa hantaran. 100 hantaran kita bawa, satu orang kan. Jadi, yang solo-solo je. Jangan yang dah ada-ada tu, tak payahlah sibuk-sibuk. Hargailah pasangan kita tu. Susah senang bersama, hargai mereka. Gitu. Okey. Jadi wujudkanlah hubungan yang baik, hubungan yang harmoni, hubungan yang mendatangkan kecemerlangan kepada sekolah kita. Itu yang lebih penting. Ya, elakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan syak wasangka, melihat tu syak, apa lagi berkata-kata. Okay? Jadi kita pun ada pengalaman itu. Tolonglah, jangan bercinta di lokasi. Bercinta di luar lokasi tak apa. Jumpa sekali-sekala dengan kami, tutup mata. Di dalam sekolah minta maaf. Okey, untuk jadual waktu, guru pamerkan jadual waktu di dalam kelas. Tidak dibenarkan mengubah jadual waktu kecuali kebenaran guru besar. Jadual waktu ganti. Okey, ni dia ada di tangan ya. Cikgu lihat media kita Telegram untuk melihat jadual ganti. InsyaAllah setiap hari akan ada jadual ganti. Jarang sangat tak ada. Okay. Untuk kehadiran murid dimasukkan sehingga jam 5 petang, sesi pagi dan petang dalam APDM. Murid yang tidak hadir 3 hari berturut-turut hendaklah dimaklumkan melalui ibu bapa ya, cikgu, guru kelas perlu tanyalah kenapa anaknya tak hadir. Analisa kehadiran disahkan guru kelas pada setiap akhir bulan. Okey, ibu bapa boleh mengakses kehadiran murid melalui laman seseorang modul pengurusan murid.
Guru kelas tidak perlu mengisi kehadiran murid pada hari yang tidak diisytiharkan cuti, seperti cuti peristiwa, cuti jerebu dan sebagainya, bagi mengelakkan ralat analisis peratus kehadiran bulanan. Okey, untuk yang cuti macam ni, pihak pentadbiran akan naikkan cuti. Jadi cikgu jangan tanda kehadiran, kosongkan. Okey, untuk kunci tadi dah disebut. Telefon yang di pejabat hanya untuk rasmi sahaja. Arahan dan berkeliling perlu dikeluarkan oleh guru besar, hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi. Tanda nama, ramai tak pakai tanda nama, termasuk yang bercakap di depan. Pada hari persekolahan dan majlis rasmi di dalam dan juga di luar sekolah mesti memakai tanda nama. Dan tanda nama ini standard. Tak boleh bertulisan Jawi, tak boleh nama Arab, tak boleh nama tulisan lain-lain kecuali tulisan News Roman. Tulis besar-besar nama Khalija, nampak jauh lagi. Berapa? Aku huruf. Lapan huruf. Sekiranya dua nama, satu nama. Mana-mana je lah yang pada maksimum 8 huruf aksara. Oh, okey. Baik. Yang penting tulisan dia tu. Tulisan dan standard. Buku stok inventory ini adalah ketua panitia dan juga pegawai aset. Membeli barang sama juga KP, menyerahkan invoice kepada pejabat. Kegiatan co-curriculum, menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan, mengikut jadual yang ditetapkan. Kegiatan co-curriculum adalah tugas rasmi. Hari Rabu tu rasmi. Jangan ada tiap minggu orang tu je hilang. Bukan orang tu je bertugas, orang tu je hilang. Maksudnya tak pernah datang untuk co-curriculum. Tolong ya, nanti apa kita akan terangkan tentang co-curriculum. Okey, kebersihan. Ni ya, kita punya tanggungjawab dah. Keselamatan harta benda sekolah. Semua guru bekerjasama, memberi kerjasama dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah, sama ada sengaja atau tidak sengaja, hendaklah dimaklumkan kepada pihak pentadbiran. KP dan juga pengawas bilik khas memastikan ada peraturan mengenai penggunaan alat-alat dan bilik-bilik. Penggunaan alat ada rekod ya, dulu ada, sekarang hanya rekod pembelajaran sahaja di dalam kelas. Okey, penggunaan bilik dan bengkel di luar waktu sekolah termasuklah penggunaan padang ya, belum mendapat kebenaran besar kebenaran daripada guru besar. Penggunaan bilik-bilik tertentu oleh murid selepas waktu sekolah hujung minggu atau waktu cuti hendaklah bersama-sama guru. Contohnya bilik muzik. Murid nak datang berlatih nyanyian lakonan, mesti ada guru, bukan murid sahaja. Okey, keselamatan harta benda sekolah, menjaga keselamatan harta benda, merosakkan harta benda sekolah, hendaklah dibawa ke pengarah pihak sekolah yang tadi ya. Sama ni tadi. Okey, waktu persekolahan dah disebut. Takwim, nanti cikgu rujuk. Takwim. Takwim ni adalah cadangan kita, nanti akan ada perubahan. Brigade, apa nama brigade? Bola Hal ehwalmu. tak mau tampak. Ehwalmu dah.
Ha? Mana takbiran? Oh. Aduh, aku nak cepat nak habis ni. Aduh. Lagi atas. Ni. Ha? Ni. Ha? Dah 1 jam ni. Jam maknanya Okey, saya baca jawatan pengurusan sekolah, jawatankuasa pengurusan sekolah. Timbalan pengurusi saya, pengurusi 1 Puan Rozaimah, pengurusi 2 Puan Rozita, pengurusi 3 Haji Arsaya, setiausaha Puan Azidah, penolong setiausaha Puan Hashimah, dan jawatankuasa Siti Aisyah, Nur Hidayah, Cik Den, Nur Rozaini, dan Puan Nurul Rahmah. Ini adalah pembantu pengurusan murid prasekolah. Untuk pengurusan sekolah. Tadi apa? tukar lagi lah. Dah ulang-ulang berapa kali ulang? Okey, pengurusan SPS. Pengurusan sekolah. Tambahan setiausaha Cikgu Nur Nadia, penolong setiausaha Cikgu Nasrullah, dan semua guru kelas. Sistem pengurusan sekolah ni masuk APDM, MPM, data sebagainya. Okey. Okey, untuk jawatankuasa keuangan. Jawatankuasa keuangan, dengan sukacitanya saya Daripada sekolah. ni. Jawatankuasa baru Ustaz Muhammad Faris sebagai guru media dan perpustakaan. Bagi Cikgu Suzana Rehat tahun ni. Terima kasih Puan Zai. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suzana selama memegang PSS. Tahun ini mantan bos kita nak tukar pengurusan sikit. Jadi yang dilantik ialah Ustaz Muhammad Faris. Tahniah. Guru ICT Cikgu Nasrullah, setiausaha Kuri, Cikgu Nur Nadia, setiausaha Goku, Cikgu Anwar, prasekolah Cikgu Suryati, Ashead Cikgu Asma. Banyak lagi ni. Jangan. Semua KP sebenarnya. Semua ketua kan. Saya ingat nama Asma sambung kat bawah tu. Nampak sangat tak minum lagi. Tak apalah. Okey, jawatankuasa SKPM at sekolah. Ini kualiti at sekolah. Ini yang baru tau. Ini yang baru. Saya nanti dengan Ijal pula bergandengan. Ini termasuklah PPPP. Lagi yang kualiti, yang apa? Ke depan belakang. Yang kebat tu, banyak ni, banyak sangat. Mana? Okey, pasukan pelaksana standard. Pasukan pelaksana standard tu ialah KPKP. Semua ketua-ketua unit HEM, KOKU ada dalam pasukan pelaksana standard ni. Untuk 2022 memang tiada SKPM G2. Ini yang baru ni. SKPM Quality at Sekolah. Okey.
Untuk TS25 tadi dah disebutkan, penolong setiausaha ialah Cikgu Nurul Atikah. Okey, untuk pengetahuan cikgu semua, Cikgu Nurul Atikah ditempatkan ke sesi petang. Mana Cikgu Atikah? Cikgu Nurul Atikah? Mana? Hah? Ada? Dia petang. Dan Cikgu Muhammad Yusof ke sesi pagi. Ini atas keperluan sebab kita memang kekurangan guru bahasa Inggeris. Lepas tu Cikgu Fifi memohon cuti tanpa gaji setahun. Dan Cikgu Wan masih lagi dalam mood cuti sakit. Jadi itulah sebabnya ada sedikit pertukaran atas keperluan. Okey, untuk SF Alif tambahannya ialah Cikgu Ustazah Nurul Hidayah, Cikgu Adenin, Ustaz Ahmad Nizam dan Puan Nur Hidayah PT. Okey, untuk pencatat minit penolong setiausaha ialah Cikgu Noriza, KSU. Penolongnya adalah Cikgu Siti Ramlah dan jawatankuasanya ialah Cikgu Nur Syahira dan ini Ustazah ni dua-dua, Ustazah Nur Syahira dan juga Ustazah Nurul Najwa. Kebun aku sini. Banyak kebun. Okey. AKP semua dah kenal. Kumpulan sarana sekolah. Sarana sekolah ni melibatkan e-sarana dengan PIBG dan juga komuniti luar. Setiausahanya ialah setiausaha PIBG. Yang kuasa adalah AJK PIBG Guru. tak ada orang kita ada. Okay, PBPP Kan kita ada ni. kami dan yang kuasanya ialah Cikgu